sehingga dunia mereka menjadi begitu bising, dan kebisingan itu boleh menyebabkan pelbagai kekurangan terjadi dalam hidup ini. Manusia adalah makhluk sosial, hidup bersama-sama dengan manusia yang lain, perlu bercampur gaul, dan pergaulan itu sebahagian daripada keperluan untuk kita membentuk diri menjadi manusia yang normal. Pergaulan itu boleh mendatangkan banyak manfaat, namun pada masa yang sama juga pergaulan berkenaan boleh mendatangkan kesakitan. Bersabar di atas kesakitan yang timbul akibat daripada pergaulan ini adalah sesuatu yang diberikan kekuatan oleh Nabi SAW. Misalnya di dalam sepotong hadis baginda, kata Rasulullah SAW, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum." Seorang mukmin yang bercampur gaul dengan orang ramai dan bersabar di atas kesakitan yang timbul akibat daripada pergaulan tersebut adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan orang ramai dan tidak sabar atas kesakitan yang terhasil kesan daripada pergaulan dengan orang ramai itu tadi. Walau bagaimanapun, keperluan untuk kita hidup secara bermasyarakat, berorganisasi, berjamaah tidak harus menghilangkan bahagian yang mana kita ini perlu kepada solitude, kepada untuk kita ini menyendiri, kerana dengan kita bersendirian pada masa tersebut kita boleh banyak mendapat manfaat yang sukar untuk diperolehi ketika kita sentiasa sibuk dengan orang ramai, terutamanya di zaman yang serba bising ini. Bising bukan hanya bising daripada bunyi kenderaan, bunyi traktor, tetapi terlalu banyak perkara di sekeliling kita yang menjadi input, merangsang kita. Mungkin mereka yang lahir pada tahun pertengahan 1990-an, sekitar 93, 94, 95, mereka ini merupakan generasi yang bila masuk ke usia remaja, mereka menjadi generasi pertama yang secara fenomenanya menyumbat telinga masing-masing dengan iPod, dengan Walkman, dan secara konsisten mendengar sesuatu di telinga mereka sehingga dunia mereka menjadi begitu bising, dan kebisingan itu boleh menyebabkan pelbagai kekurangan terjadi dalam hidup ini. Kerana itu kita jangan bermusuh dengan duduk berseorang, mengasingkan diri, kerana saya teringat kepada sepotong hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah yang menceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menghampiri Mekah, baginda dan para sahabat telah melintasi satu kawasan berdekatan dengan Jeddah. Rasulullah SAW menyebut, "Siru hadha jumdan." Bergeraklah kamu, teruskan perjalanan. Ini adalah Gunung Jumdan. Dan kemudian kata baginda SAW, "Sabaqal mufarridun." Telah berjaya, telah mendahului kamu al-mufarridun, orang-orang yang tersendiri, orang-orang yang terpisah daripada keramaian. Jadi para sahabat, sifat mereka yang sentiasa berlumba-lumba mahu menjadi lebih baik. Tak bolehlah kalau Rasulullah SAW kata ada orang yang telah mendahului mereka. Jadi mereka tanya kepada baginda SAW, siapakah al-mufarridun itu? Wama al-mufarridun? Siapakah yang dimaksudkan dengan al-mufarridun itu tadi? Al-mufarridun datang daripada perkataan fard, dengan huruf dal, bukan dad. Fard ni individu, seorang. Al-mufarrid, seorang yang mengasingkan dirinya, yang beza di antara loneliness dengan aloneness. Jadi al-mufarridun itu lebih dekat dengan maksud aloneness, menseorangkan diri. Saya cuba menggunakan perkataan yang tak betul dalam bahasa Melayu ni untuk kita get the point, kerana ada perbezaan di antara aloneness dengan loneliness. Loneliness, kesunyian, al-wahdah, syu'ur bil wahdah, rasa keseorangan yang mungkin menyebabkan seorang itu berasa sedih. Tetapi aloneness is not necessarily loneliness. Berseorangan itu seorang yang unik, seorang yang walaupun mungkin di kelilingnya ada ramai manusia, tetapi beliau adalah dirinya
sendiri, uzlah, ya, uzlah jiwa, uzlah emosi. Jadi dari situ perkataan fard itu datang. Kata Rasulullah SAW, sabaqal mufarridun, telah menang, telah mendahului kamu al-mufarridun, orang-orang yang macam ni. Jadi sahabat tanya, wama al-mufarridun ya Rasulullah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adz-dzakirunallah kathiran wadz-dzakirat, iaitulah mereka yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya, lelaki dan juga perempuan. Hadis riwayat Muslim. Jadi sabaqal mufaridun ini antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya fikirkan ketika saya rasa sangat overwhelmed dengan kehidupan mungkin lebih kurang dalam 6-7-8 tahun lepas, ketika mula menjadi begitu aktif di media sosial dan melakukan pelbagai pekerjaan yang membabitkan saya perlu engage dengan orang ramai. Of course lah, diagnosis ADHD tak pernah terfikir dalam fikiran, dan satu daripada impairment yang ada pada diri saya yang kemudiannya saya dapat tahu bahawa ia adalah satu daripada simptom yang lazim ditemui di kalangan orang ADHD adalah rasa overwhelmed dengan rangsangan yang datang daripada persekitaran. Sebab kita punya executive function di bahagian frontal lobe kita ini boleh mengawal perception kita. Maksudnya bila ini berlaku, katalah saya sedang bercakap ini, anak saya ada dekat sebelah, nanti ada burung dekat tepi, ada kucing melintas, kemudian ada macam-macam benda lah lagi yang berada di sekeliling, ada notifikasi keluar dekat skrin. Fungsi eksekutif kita untuk bahagian inhibition itu membantu kita untuk mendiamkan benda-benda yang tidak berkenaan supaya kita boleh fokus. Seumpama orkestra. Orkestra ni ada banyak alat muzik. Ada biola, ada gitar, ada seruling ke piano dan macam-macam. Yang menjadikan sebuah lagu itu indah ialah apabila setiap pemain muzik itu bermain apabila dia perlu bermain dan diam apabila dia perlu diam. Tetapi kalau semua orang main serentak, tak jadi lagu lah, jadi huru-hara. Dan itulah yang normalnya manusia boleh buat dengan fungsi eksekutif mereka untuk mengabaikan rangsangan, gangguan, distraction yang datang daripada ini itu dan fokus kepada apa yang dia perlu fokus. Tetapi bagi orang ADHD, dia mengalami kesukaran tersebut, maka dia menjadi hypersensitif terhadap pelbagai perkara di sekelilingnya yang merangsang. Semenjak saya di universiti terutamanya, bahkan sebenarnya daripada kecil lagi, saya mudah rasa overwhelmed apabila banyak sangat benda, banyak sangat orang bercakap, banyak sangat berkumpul, dan saya akan selalu mencari jalan untuk melarikan diri, mendiamkan diri seketika. Kalau dekat Jordan dulu, dan bagi anda yang membaca buku Secangkir Teh Pengubat Letih, mungkin anda tahulah bahawa saya sering tiba-tiba hilang. Saya pastikan saya ada duit lebih kurang. Bila saya rasa overwhelmed sangat, lepas habis kelas, instead of balik rumah, saya terus naik bas pergi ke Aman, pergi ke travel agent, beli tiket kapal terbang, terus terbang ke Turki. Dan di Turki, saya tidak terus pergi jumpa dengan Fatih, dengan kawan-kawan saya yang lain, tetapi saya akan bersendiri, duduk dekat tepi Selat Bosphorus, termenung untuk wind down, berfikir, bertenang, dan kemudian barulah bila saya rasa saya dah okey, baru saya pergi jumpa. Dan itu antara rutin yang paling kerap saya lakukan apabila saya balik ke Malaysia menjadi penceramah. Habis di kuliah maghrib, forum, seminar yang ada soal, jawab, pertanyaan, bagus, bermanfaat. Tetapi saya akan rasa sangat exhausted dan saya akan, sebelum sampai ke rumah, saya berhenti sekejap dekat stesen minyak dan saya akan mendiamkan diri selama setengah jam, 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Bukan tidur ke apa, just termenung sahaja dan berfikir tentang beberapa perkara. Jadi mengasingkan diri, menyendiri, mencari kedamaian di dalam kesunyian, bukan kesunyian negatif sebagai satu emosi yang jatuh rendah, tetapi mensunyikan diri, mengasingkan diri daripada dunia yang sangat bising dengan pelbagai stimulasi yang berlaku di sekeliling, dan lebih-lebih lagi apabila bersunyi-sunyian itu diisi dengan banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sesuatu yang sangat susah untuk dibuat bagi saya ketika saya berada di tanah air, dan mungkin kerana itu 2 tahun pertama saya berada di Finland, saya sangat enjoy dengan kurangnya manusia, sunyinya Oulu di Finland. Itu antara benda yang sangat saya suka lakukan, terutamanya bila cuaca dah okey sedikit. Bila masuk musim panas, saya suka duduk di bawah pokok di tepi sungai seorang diri selama yang saya mampu, walaupun
tak boleh nak lama-lama sangat biasanya kerana kena balik masak kan, kena make sure anak-anak okey dan sebagainya. Dan bila tinggalkan Finland datang ke island ini juga, saya bersyukur kerana rezeki kami untuk tinggal di Naas yang tidak terlalu jauh daripada Dublin. Naas ini masih kawasan yang agak rural, agak yang sedikit kekampungan. Ada lagi alam sekitarnya, masih ada rasa sunyinya, damainya. Bila musim sekolah, cuti sekolah tu anak-anak sentiasa ada dekat rumah, tak semua pun ada je salah seorang. Kadang-kadang memang rasa overwhelmed jugalah, macam tak sabar budak-budak ni nak suruh balik sekolah balik kan. Tapi bila mereka dah mula kembali ke sekolah tu, saya gunakan beberapa jam yang ada itu untuk saya ketika bertenang itu. Az-zakirun Allah, ingat kepada Allah itu tidak semestinya kita secara spesifik hanya berzikir dengan lafaz spesifik seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetapi juga dari segi kita berfikir tentang kehidupan, tentang apa yang berlaku, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di usia saya ini, perasaan maut mati semakin dekat, bila-bila masa boleh meninggalkan kehidupan ini selalu datang, dan saya gunakan waktu-waktu yang menyendiri ini untuk saya muhasabah dan betulkan baliklah diri kita. Dan dengan menyendiri, mengisi persendirian itu dengan mengingati Allah, mudah-mudahan kita kuat macam Jumdan, macam bukit tadi. Apa yang saya faham lah kalau tengok dari segi geografi dia dan apa yang diterangkan oleh para ulama yang arif tentang geografi di tanah Arab itu, Jumdan itu unik. Dia adalah sebuah gunung yang terpisah daripada gunung-gunung lain. Dia bukan banjaran, dia seketul dekat situ. Dan Rasulullah SAW ketika nak memotivasi para sahabat untuk teruskan kuat, untuk boleh sampai ke Mekah daripada perjalanan yang panjang ini, Rasulullah suruh tengok gunung tu, teguh berdiri, dan orang-orang yang mengasingkan dirinya dan mengisi keterasingan itu dengan menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah orang-orang itu termasuk di dalam sabaqal mufaridun. Jadi dalam kehidupan kita berorganisasi, berjemaah, sentiasa bising dengan interaksi di media sosial. Saya tak boleh nak kata apa dah lah. Anak-anak yang telinga sentiasa tersumbat dengan entah apa benda yang mereka dengar sepanjang masa. Tetapi bagi mereka yang boleh menyendiri, reflektif, ingat Allah, mudah-mudahan mereka ini menjadi orang-orang yang sabaqal mufaridun. Wallahu a'lam.